Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman wa hikmah. Kita sambung perbincangan kita berkenaan pecahan-pecahan mazhab Syiah. Seterusnya mazhab Ar-Ruzamiyah, Syiah Ar-Ruzamiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Ruzam bin Ruzam, yang menyatakan bahawa imam selepas Ali dan Muhammad bin Hanafiyah kepada beberapa orang daripada keturunannya. Selepas itu imam dia sah pada Abu Muslim Al-Khurasani. Ali ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Muhammad bin Hanafiyah ialah anak Sayyidina Ali, bukan bersifat seperti Sayyidatina Fatimah, daripada isteri yang lain. Itu mengikut kepercayaan mereka. Imam beralih daripada Ali dan Muhammad bin Hanafiyah kepada beberapa keturunannya. Kemudian berpindah kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ialah ahli pidato yang terkenal, yang mengempen kepada kemenangan kerajaan Abbasiyah. Seorang ahli pidato yang terkenal, ucapan dia mempengaruhi orang ramai. Kempennya berjaya menjatuhkan kerajaan Umayyah. Malamnya malang sekali mengikut kisahnya, Abu Al-Khurasani telah dibunuh di zaman Abu Ja'far Al-Mansur. Apabila kalangan Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur bimbang pengaruh Abu Muslim Al-Khurasani, mengatasi pengaruhnya. Lalu dibuat satu perancangan jamuan di istana. Abu Muslim ni kawan rapat, orang yang kempen dia. Selepas semua tetamu balik, tinggal dia saja. Masa itulah Abu Muslim dibunuh. Begitu sekali mudahnya Arab ni. Bukan sekarang, zaman dulu. Ini antara perangai jahiliah Arab. Sanggup bunuh sama sendiri. Apa yang Nabi sebut di akhir zaman, arak ni rosak, bunuh sama sendiri, berlaku sampai sekarang pun. Bahkan di zaman Khulafa' Rasyidin, kita semua tahu Sayyidina Umar dibunuh oleh Majusi, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dibunuh oleh kumpulan Arab sendiri yang tak puas hati dengan khalifah. Begitulah berlaku dalam beberapa peristiwa, termasuk peristiwa Abu Muslim Al-Khurasani yang menjadi tukang kempen pada kerajaan Abbasiyah. Nasibnya dia dibunuh. Mereka yang menganut mazhab ni tak ada kena mengena dengan Abu Muslim Al-Khurasani, cuma guna nama saja.
tak ada kena-mengena Sayyidina Ali dan Muhammad bin Hanafiyah. Mereka guna nama saja untuk menarik orang ramai. Di antara perkara yang menjadi kepercayaan mereka, golongan Syiah Rozamiyah ini, ialah bahawa Abu Mas'ud Al-Khurasani lebih baik daripada malaikat Jibril, Masya Allah, dan Mikail, dan pemimpin-pemimpin malaikat yang lain daripada keduanya. Sebab begitu sekali dipujanya, diguna nama. Mereka juga berkata bahawa Muslim tidak mati. Muslim tak mati. Dia bunuh tak mati. Ini semua pengaruh ajaran agama lain. Agama itu kata mereka dua perkara saja, iaitu mengetahui imam, mengetahui pemimpin, dan mengetahui amanah. Mengetahui amanah, tanggungjawab. Sesiapa yang mencapai makrifat pengetahuan dalam dua perkara ini, maka mencapai martabat sempurna dan tidak payah beramal lagi, tak payah sembahyang. Banyak orang suka dah ni ajaran mengarut ni. Tidak payah beramal lagi dengan perintah-perintah yang dikenakan kepada orang yang mukallaf. Ini sudah keluar daripada agama Islam. Rozam cuba mempengaruhi Imam Ja'far As-Sadiq dengan mengutus surat kepadanya, tetapi Imam Ja'far As-Sadiq telah menolak sekeras-kerasnya dengan menegaskan, kamu bukan pengikutku. Imam Ja'far As-Sadiq ialah imam mazhab Syiah Ja'fariyah Ithna Asyariyah. Yang pengikut dia ramai di Iran, ramai di Lebanon, ramai di Iraq sampai hari ini. Di mana Rozamiyah ni tak ada kena-mengena dengan Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni ialah seorang imam mujtahid mazhab Syiah, termasuk kalangan salaf, dan dia guru kepada imam-imam ahli sunnah, bukan sembarangan. Dan ada hadis riwayat dia dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam Sunnah Sittah. Dan sebab itu kita tak boleh pukul Syiah ni satu bakul, tak boleh. Mesti faham, jangan terlajak sangat. Hari ini banyak orang yang terlajak ni. Seterusnya, mazhab Al-Qurrabiyah. Mereka ialah pengikut Abu Qurrab Ad-Darir, Syiah juga. Dan setengah ulama menamakannya dengan Ibn Karam Ad-Darir. Golongan ini terlalu melampau memuja Muhammad bin Al-Hanafiyah, sehingga melampaui batas akal dan agama. Di samping mereka mempunyai pegangan yang sama dengan golongan lain yang sesat, mereka juga berpendapat bahawa Muhammad bin Hanafiyah tidak mati sehingga sekarang. Tak mati Muhammad bin Hanafiyah ni, padahal mereka dah, Muhammad bin Hanafiyah ni dah mati, dah meninggal dunia. Kata mereka dia berada di banjaran Gunung Radwa. Radwa ialah gunung antara Mekah dan Madinah. Di sebelah kanannya singa, dan di sebelah kirinya harimau. Oh, hebat. Yang sentiasa mengawalnya. Dia diberi rezeki yang tidak payah dicari pada tiap-tiap hari. Tak payah kerja. Mereka juga berkata bahawa Muhammad bin Hanafiyah dihukum begitu kerana dia telah cenderung Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah. Begitu pula. Tadi kata ikut Muhammad bin Hanafiyah, ni tak sokong pula. Balik-balik. Oleh bin Marwan ialah Khalifah Umayyah. Ia menjadi khalifah kerajaan Umayyah di zamannya. Ini termasuk mazhab Syiah yang sesat. Seterusnya, mazhab Al-Kamiliyah. Mereka ialah pengikut seorang bernama Abu Kamil, yang berpendapat bahawa semua sahabat
yang meninggalkan bai'ah pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hukumnya kafir. Mengkafirkan sahabat. Ini sudah itulah keluar ni. Sayyidina Ali pun tak kata begitu. Sayyidina Ali tak mengkafirkan orang tak bai'ah dia. Dia terlajak lebih Sayyidina Ali lagi. Mereka juga berkata bahawa Allah itu berkata-kata dengan semua lidah dan semua bahasa. Ini sesat. Menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Sedangkan wajib bagi Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak boleh banding dengan makhluk. Kata mereka dan berdiri di semua tempat Allah ni. Menzahirkan dirinya dengan rupa manusia, sama ada secara seluruh rupa atau satu duduk sahaja. Abu Kamil kembali hidup semula sebelum berlakunya hari kiamat, kata mereka. Adik-adik Ayapin kan ni. Mereka membenarkan iblis. Iblis betul, kata dia. Berat. Yang berkata dia lebih mulia kerana dia diciptakan daripada api. Jadi penyokong iblis pula. Api lebih baik daripada tanah. Kerana api itu bercahaya. Kerana tanah itu tidak bercahaya. Dan api itu penuh disembah. Api penuh disembah, kata dia. Mereka berpegang juga dengan pendapat yang berkata bahawa jawatan imam itu nur. Jawatan imam itu nur. Nur itu cahaya lah yang berpindah daripada seorang kepada seorang yang lain. Kita kena faham, banyak orang bercakap tentang nur ni. Nur dalam Quran mengandungi beberapa makna. Nur yang makna cahaya yang cerah tu. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya apa nur. Nur yang makna agama. Dengan makna petunjuk. Banyak kata nur ni. Makna petunjuk nur. Makna kebenaran. Kadang-kadang pada diri seseorang yang menjadi Nabi. Kata dia bila masuk nur jadi boleh jadi Nabi. Mana mengakui Nabi ni? Kadang-kadang pada diri seseorang imam biasa. Kadang-kadang imam boleh menjadi Nabi. Faham ini bergerak di awal pemerintahan Abbasiyah. Ada pula mengikut dia ni. Di awal kerajaan Abbasiyah. Itu antara mazhab. Kita sambung lagi pada depan. Mazhab-mazhab lain pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seterusnya kita bincang tentang mazhab Syiah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini mazhab Syiah lain dengan Muhammadiyah. Tarikat, ada tarikat Muhammadiyah itu lain. Atau Muhammadiyah satu pertubuhan dakwah di Indonesia yang membawa gerakan islah dan tajdid di Indonesia. Itu lain. Muhammadiyah ini ialah Muhammadiyah daripada cabang mazhab Syiah. Iaitulah golongan yang menunggu kelahiran semula Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Salah seorang daripada ahli bait yang dibunuh syahid di Madinah Munawwarah. Yang kuburnya di Madinah. Mendapat simpati penduduk Madinah dan banyak ulama-ulama ahli sunnah bersimpati dengannya. Kan dia dibunuh dengan zalim. Tetapi terdapat kalangan Syiah yang menggunakan namanya.
walaupun dia telah dibunuh, mereka berkata Muhammad bin Abdullah masih hidup. Dia bersembunyi di Bukit Hijr yang terletak di daerah Najd, iaitulah di tengah Arab Saudi sekarang. Di akhir zaman dia akan diperintah keluar. Itu mengikut kepercayaan kumpulan ini. Jumlah pengikutnya sudah tak banyak, segelintir saja. Kemudian mazhab Al-Hishamiyah. Golongan ini mempunyai dua puak. Yang pertama pengikut Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidhi. Dan kedua pengikut Hisham bin Salim Al-Jawaliqi. Dua-dua nama Hisham. Satu Hisham bin Al-Hakam, dua Hisham bin Salim. Yang pertama, Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidhi berpegang dengan Mujassimah, pahaman Mujassimah. Ini ajaran sesat. Salah. Iaitu ajaran atau pahaman yang menyatakan bahawa Allah itu berjisim. Walaupun tidak sama dengan yang lain, tetapi boleh digambarkan dari segi zatnya, walaupun sifat kudratnya tidak terhingga. Dia tinggi dan lebar, lebarnya sama dengan tingginya. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tak ada sepertinya, sesuatu tak boleh dibanding dengan apa-apa. Kita tak mampu. Dan tak boleh sama Allah dengan makhluk, tidak sama. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Jadi mazhab ni salah. Ni salah yang pertama. Mereka juga berkata Tuhan itu nur yang bercahaya seperti perak yang bersih dan mutiara yang bulat. Ini juga salah. Menyamakan Tuhan dengan makhluk. Nur, cahaya. Nama ada ayat Allah nuru. Allah itu cahaya. Cahaya yang makna petunjuk. Bukan cahaya lampu. Ini nak menyamakan Allah dengan cahaya lampu. Putih macam mutiara. Ini sesat. Alangkah bohongnya mereka dan maha suci Allah daripada apa yang mereka ucapkan. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah Ta'ala maha tinggi, maha suci daripada sama dengan makhluk. Mereka juga menghakkan sifat-sifat Allah yang sempurna itu dengan mengatakan bahawa ilmu Allah itu terhad. Allah Ta'ala tak tahu semua. Ini mengarut ni. Ini sesat. Mereka berkata adalah mustahil Allah itu mengetahui segala sesuatu secara berpanjangan. Mestilah dia mengetahui sesuatu dengan didahulukan, dia tidak mengetahui terlebih dahulu. Ini semua bohong. Allah Ta'ala tahu sebelum makhluk dijadikan. Tahu dah, belum jadikan lagi apa yang akan jadi. Allah Ta'ala tahu dah. Mereka berkata Quran itu tidak khaliq dan tidak makhluk. Tidak khaliq bukan sifat yang ada pada diri Tuhan, dan tidak makhluk yang dijadikan Tuhan. Ia adalah perbuatan Allah seperti juga ilmunya. Mereka mengharukan berlakunya derhaka para Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka kata Nabi-Nabi juga buat maksiat. Ini ajaran salah. Nabi tak buat maksiat. Macam mana Nabi Adam? Makan buah dalam syurga, itu diatur oleh Allah Ta'ala dengan takdirnya untuk menghantarkan Adam ke bumi. Allah Ta'ala mengampunkan Adam. Itu tak dianggap maksiat. Dilakukan dengan leka dan lalai. Walaupun leka lalai, Allah Ta'ala mengampunkan Nabi Adam AS. Sedangkan imam-imam pula bersifat maksum. Imam lebih pada Nabi pula. Ini salah.
Kerana kata mereka, Nabi itu diwahyukan. Dia dibetulkan dengan wahyu walaupun dia bertaubat. Sedangkan imam tidak diwahyukan padanya. Imam tak dapat wahyu, jadi betul taubat salah. Ini semua ajaran mengarut. Sesat. Yang kedua, pengikut Hisham bin Salim Al-Jawaliqi. Hishamiyah juga. Ini kumpulan kedua. Mereka lebih melampau lagi dengan membawa pegangan mujassimah dan musyabbihah. Lebih teruk dari yang pertama. Sehingga mereka berpegang dengan pahaman yang menyatakan bahawa Allah itu berupa manusia. Tetapi tidak berdaging dan berdarah, bahkan dia adalah cahaya yang putih, mempunyai panca indera yang 5. Mempunyai tangan, kaki, hidung, mulut, mata dan telinga. Ini menyamakan dengan makhluk. Allah Ta'ala Maha Suci bersama dengan makhluk. Dia mendengar dengan yang lain daripada apa yang dia lihat dengannya. Demikianlah seluruh panca inderanya berbeza-beza antara satu sama lain. Separuh yang di atasnya berongga dan separuh di bawahnya tidak mempunyai cahaya hitam dan putih. Disamakan Tuhan dengan makhluk. Iradahnya ialah harakah, gerak. Sifat ini bukannya Allah dan bukan lain daripadanya. Pening. Pening. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia bergerak. Maka berlakulah seperti kehendaknya. Ta'adallahu ma'amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang mereka ucapkan itu. Ini semua ialah ajaran mengarut, ajaran salah yang mesti ditolak. Az-Zirariyah. Ini satu mazhab lagi. Mereka ialah pengikut seorang bernama Zirarah bin A'yun Ar-Rafidhi. Dia pernah menganut fahaman Al-Abtahiyah yang kita baca dulu. Yang berkata imam itu yang Abdullah bin Ja'far. Imam Abdullah bin Ja'far, anak Ja'far As-Sadiq. Kemudian dia keluar daripada mazhab ini, lalu menganut mazhab Al-Mausawiyah, Musa Al-Kazim. Musa Kazim ini betul Syiah yang termasuk dalam ahli Islam, ulama besar yang diakui oleh ulama-ulama ahli sunnah. Riwayat dia sahih. Musa Kazim tak akan mengenal puak ni, guna nama saja. Syiah juga, tapi Syiah yang mujtahid dalam hukum fiqh, yang berbeza dengan kita dalam hukum fiqh saja. Ini zaman Harun al-Rashid, dan dikatakan mati diracun. Seterusnya dia mereka ajarannya sendiri, yang Zirarah ni buat ajaran dia sendiri. Di antaranya dia berkata Allah itu pada mulanya tidak hidup, tidak berkuasa, tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengetahui dan tidak bergerak. Kemudian dia mencipta untuk dirinya sendiri akan sifat-sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' dan basar. Tuhan buat sifat dia sendiri. Sedangkan sifat Allah Ta'ala itu qadim. Tidak ada mula bagi adanya. Tak ada awal, tak ada akhir Allah ini. Tak sama dengan makhluk. Apa yang ucap itu adalah, diucap oleh mereka ini adalah salah. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Mati Allah pada apa yang kata itu. Al-Yunusiyah. Ini satu mazhab lain. Al-Yunusiyah. Mereka ialah pengikut Yunus bin Abdul Rahman Al-Qummi. Asalnya Qum. Qum ialah bandar di Iran, bandar Qum. Asal di situ. Yunus bin Al-Qummi, pada mulanya dia menganut mazhab Imamiyah Qat'iyah yang memutuskan bahawa Imam Ja'far sudah mati. Ja'far sudah mati. Memang betul lah Ja'far mati. Kemudian dia membawa pahamannya sendiri. Dia bawa pahaman dia sendiri, Yunus ni, yang mengatakan Allah itu ditanggung oleh malaikat yang menanggung aras. Malaikat menanggung aras pikul Allah Ta'ala. Malaikat pula pikul Allah Ta'ala. Allah itu lebih kuat daripada mereka. Ini juga termasuk kena ajaran yang mengelirukan, yang sesat.
dan terlalu mengadakan perkara bohong terhadap Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Maksudnya Allah tu apa yang mereka sebut itu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari ajaran-ajaran yang menyeleweng ini. Kemudian Asy-Syaitaniyah. Nama Syaitaniyah, nama apa syaitan. Mereka pengikut seorang nama Abu Ja'far bin An-Nu'man Al-Ahwal Ar-Rafidhi, yang digelar dengan nama Syaitan At-Taq. Ini khilaf. Ada orang mengatakan, orang menisbahkan ajaran pada dia. Dia tak ada kena mengena. Setengah ulama mengatakan Abu Ja'far An-Nu'man Al-Ahwal ni tidak berfaham ini. Tetapi ada orang kata dia faham ini. Wallahu alam. Dialah di antara orang yang bertanggungjawab membawa suatu pahaman dalam mazhab Syiah. Imam itu kepada orang-orang yang dinaskan secara tertentu. Lalu mereka berkata bahawa yang dinaskan itu adalah Zaid. Dia mengarang sebuah kitab berkenaan imamah, kepimpinan. Di dalamnya dia menafikan firman Allah Ta'ala. Saniya sunaini idhuma fil ghar, surah At-Taubah ayat 40. Artinya salah seorang dari dua orang, daripada dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Pada masa Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi bersembunyi dalam gua. Iaitu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dalam gua Sur. Sepakat ulama mengatakan kisah ini. Termasuklah mazhab Syiah. Mazhab Syiah, Imamiyah, Zaidiyah dan lain-lain. Kalau kita buka kitab-kitab terjemahan Quran dalam bahasa Parsi yang tersebar di era ini pun, kita buka, bila sampai ayat ini diterjemah, bahawa yang sama dengan Nabi dan gue adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia iktiraf, Sayyidina Abu Bakar inilah sahabat yang mengiringi Nabi. Tetapi puak-puak Syaitaniyah ni menafikan. Bukan Abu Bakar bin Harisah kata dia, ini tak betul. Dia sependapat Hisham bin Salim Al-Jawaliqi yang berpegang ajaran Mujassimah, Tuhan berjisim. Dan sependapat pula dengan Hisham bin Al-Hakam yang menyatakan Allah Ta'ala itu mengetahui dengan sendirinya. Tetapi mengetahui dalam perkara ditakdirkan olehnya dan dikehendakinya sahaja. Tetapi sebelum ditakdirkan, dia tidak mengetahuinya. Belum pada jadi, Tuhan tak tahu apa. Sedangkan dalam ilmu akidah, ilmu ta'alluq saluhi qadim. Saluhi qadim ini Allah Ta'ala sudah tahu sejak awal, sebelum makhluk dijadikan. Tapi mereka Tuhan tak tahu belum dijadikan. Ta'ala Allah ma yaqulun ulun, maha suci Allah daripada apa yang mereka ucapkan itu. Demikianlah sebahagian daripada beberapa ajaran yang lahir dalam mazhab Syiah. Banyak mazhabnya, ada lagi. Di samping terdapat lagi di dalamnya beberapa perkara-perkara lain yang juga mempunyai pengikut-pengikutnya yang disebut secara tafsir. Di dalam kitab-kitab yang membincangkan perkara ini secara khusus. Di antaranya kitab Maqalatul Islamiyin karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kalau buka kitab Maqalat Islamiyin, kita akan bertemu dengan mazhab-mazhab yang banyak. Maqalatul Islamiyin nama kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, banyak kitab-kitab dia. Antaranya ada kitab yang mensyarahkan mazhab-mazhab Syiah, Khawarij dan lain-lain. Kalau rojok bertemu lagi, banyak kita nak tulis, panjang ceritanya. Apa disebut ni ringkasan saja. InsyaAllah kita akan mengkaji pula berkenaan mazhab Khawarij. Lepas ni bahagian berikut ilmu Khawarij yang mencipta kumpulan manusia yang menjadi masalah dan membawa penyelewengan dalam kalangan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. InsyaAllah kita akan mengkaji pula berkenaan mazhab Khawarij yang mencipta satu kumpulan manusia yang menjadi masalah dan membawa penyelewengan dalam kalangan penganut Islam. Bukan sahaja melibatkan hukum syariat yang menyanggah nas, tetapi juga melibatkan perkara-perkara akidah. Wallahu lahadi ila siratim mustaqim. Allah yang memberi petunjuk berjalan yang betul. Berlakunya atau timbulnya mazhab Khawarij setelah syahidnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum dan sebahagian besar umat Islam telah membai'ahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang keempat. Tetapi gugurnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menyalakan api fitnah di kalangan umat Islam. Disebut fitnah kubra, fitnah yang paling besar dalam sejarah Islam, yang membawa kepada berlakunya peperangan sama sendiri, iaitu di antara mereka yang taat pada khalifah yang sah mengikut hukum syarak, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mereka yang menentangnya kerana tidak puas hati terhadap tindakan ke atas orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Di antara peperangan yang besar ialah peperangan Al-Jamal, melibatkan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Zubair dan Talha radhiyallahu anhuma berperang dengan Sayyidina Ali. Dan Siffin melibatkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain, beberapa sahabat berperang dengan Sayyidina Ali. Berlaku di antara mereka yang taat kepada khalifah dan mereka yang menentangnya. Tanpa dinafikan bahawa salah faham ini berlaku kerana berbeza ijtihad dalam menangani pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka yang mengangkat senjata menentang Sayyidina Ali mendesak supaya bertindak ke atas mereka yang memberontak membunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun Sayyidina Ali menangguhkan kerana terlalu ramai mereka yang terlibat itu, ribuan. Kalau bertindak, berperang juga, menyebabkan pembunuhan sama orang Islam. Memerlukan masa untuk menangani dengan penuh bijaksana. Dan hal ini tidak syak lagi Sayyidina Ali betul. Mereka yang mengangkat senjata menentang Sayyidina Ali adalah salah. Tapi salah dari segi kepahaman dan ijtihad, tidak sampai kepada keluar daripada Islam. Mereka membela Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman adalah sahabat yang salah satu dari 10 yang dijanjikan syurga. Menantu Nabi SAW.
orang yang mengumpulkan Quran, orang yang Nabi doa daripada Isya hingga subuh supaya Allah meridainya, segala dosanya diampun oleh Allah, dijamin syurga. Sayyidina Uthman bukan sebarangan. Sayyidina Ali begitu juga. Ini sahabat 10, bukan sebarangan. Akibat daripada langkah yang salah membunuh Sayyidina Uthman. Kerana zaman Uthman ni zaman orang Islam sudah lemah. Banyaknya mu'alaf yang baru masuk Islam, yang tak erti agama. Banyak kalangan orang Badui yang buta huruf. Masuknya orang bukan Islam dalam masyarakat Islam yang jahat, meniupkan fitnah-fitnah yang memburukkan Sayyidina Uthman. Khususnya zaman Islam mendapat kemenangan, harta bendanya banyak. Mereka yang tak cukup bantuan, tak puas hati dengan pemberian zakat, pemberian bantuan dan sebagainya, ini mereka yang lemah imannya. Maka sukar Sayyidina Uthman untuk menghadapi masyarakat seperti ini. Mereka ini memberontak dan sehingga membunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali dan termasuk anaknya dan sahabat-sahabat yang lain cuba nak mempertahankan Sayyidina Uthman, nak berperang. Sayyidina Uthman tak benar, tak izin. Sayyidina Uthman kata biarlah orang bunuh dia. Sanggup mati dia, mati dibunuh daripada orang Islam berperang sama sendiri. Sayyidina Uthman telah memberi satu pengorbanan yang sangat besar. Namun demikian, akhirnya Sayyidina Uthman dibunuh. Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Lalu mereka yang membela Sayyidina Uthman minta supaya hukum yang terlibat dalam pembunuhan ini. Jumlahnya sangat besar, bukan kecil. Bukan mudah nak bawa ke mahkamah ribu manusia. Ini satu perkara yang perlu ditangani, memerlukan masa. Sayyidina Ali terpaksa mengangkat senjata menentang mereka yang melawan. Apabila ternyata tentera yang bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akan mencapai kemenangan, Sayyidina Ali sudah tentu akan menang. Lalu Muawiyah radhiyallahu anhu menerima nasihat Ammar bin As radhiyallahu anhu supaya dilakukan hilah dengan mengangkat Al-Quran dan mengajak supaya didamaikan dengan Al-Quran. Cara ini membawa kepada pertelengkahan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyedari akan penipuan ini, terpaksa juga mengikut mereka yang terpengaruh dengan seruan berdamai itu. Lalu mereka menerima tahkim di mana wakil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengheret Abu Musa al-Ash'ari terjebak dengan penipuan wakil iaitu Ammar bin As radhiyallahu anhu. Ini riwayat yang dhaif. Banyak kitab-kitab meriwayatkan bahawa Ammar bin As menipu Abu Musa al-Ash'ari. Sebenarnya tidak begitu. Kerana penulis-penulis tarikh Islam seperti At-Tabari dan lain-lain meriwayatkan semua cerita. Semua cerita disebut dalam kitabnya. Tapi cerita ni lah yang masyhur. Cerita ni dhaif sebenarnya. Apa yang berlaku, Abu Musa al-Ash'ari dan Ammar bin As berusaha dengan ikhlas untuk mendamaikan dengan Quran. Memanglah kena damaikan dengan Quran. Itu betul. Satu langkah yang betul. Dan Ammar bin As ni pula berbalah Sayyidina Uthman. Kerana Sayyidina Uthman pecat dia daripada menjadi gubernur Mesir. Bukan kerana dia gila pangkat, tidak. Kerana Sayyidina Umar lantik dia jadi gubernur Mesir. Sayyidina Umar tidak mahu dia membebankan rakyat Mesir dengan cukai, dengan kharaj. Rakyat Mesir banyak masuk Islam dengan pendamping Ammar bin As. Apabila berlakunya jumlah rakyat banyak, bantuan banyak, peruntukan banyak, Sayyidina Uthman minta supaya dikumpulkan hasil yang banyak. Maka dia lantik Abdullah bin Abi Sarah jadi pemungut cukai di Mesir.
Abdullah bin Abi Sarah ni ialah adik-adik susu Sayyidina Osman yang pernah murtad, tapi dia diampunkan oleh Nabi SAW. Nabi mengampunkan dia dan dia bertaubat. Abi Sarah dihantar untuk memungut cukai di Mesir. Abi Sarah mengendalikan kharat dengan menambahkan kharat ini. Hasilnya banyak. Amr bin As terus menjadi gubernur. Amr bin As marah. Ini menyebabkan rakyat marah. Timur yang salah faham. Lalu Sayyidina Osman pecat Amr bin As. Amr bin As dipanggil. Dipanggil Sayyidina Osman. Amr bin As kata, aku pegang lembu. Abdullah bin Abi Sarah pura susu. Pura susu, tengah ambil susu je. Memberatkan lembu. Itu lebih kurangnya. Memberatkan Mesir. Dan Amr bin As ni marah kepada Sayyidina Osman. Namun bila Sayyidina Osman dibunuh, Amr bin As berpihak dengan Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali. Kerana membela kematian Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Begitu ceritanya. Jadi nak kata dia tipu itu tidak. Ini kerana dia mahu supaya mereka bunuh Sayyidina Osman. Walaupun dia marah Sayyidina Osman. Dalam kes ini dia bela Sayyidina Osman. Dan apabila dalam peperangan Siffin ini, Ammar bin Yasir mati, dibunuh. Ammar bin Yasir berperang di pihak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di sana ada hadis. Nabi bersabda, qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar bin Yasir dibunuh oleh satu kumpulan yang derhaka. Sudah. Bila Ammar bin Yasir dibunuh dalam perang ini, Nabi pernah sebut, yang membunuh Ammar bin Yasir ini puak yang derhaka. Nyatalah bahawa Muawiyah adalah puak yang derhaka. Menentang kerajaan yang sah. Bila orang baca hadis ni kepada Muawiyah, Muawiyah mentakwilkan hadis ni, mengatakan bahawa Sayyidina Ali yang bunuh dia kerana ajak dia berperang. Pusing untuk itu. Ammar bin As membantah, kalau begitu maka Rasulullah bunuh Sayyidina Hamzah lah. Kerana Sayyidina Hamzah suruh Nabi suruh Hamzah berperang. Terdiam berbanding Muawiyah. Dan memang Ammar bin As dan Abu Musa al-Asy'ari berusaha untuk mendamaikan antara orang Islam. Berusaha sungguh-sungguh. Tetapi dalam saf orang Islam di masa itu ada pengikut Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, yang menyebarkan pengikut-pengikutnya untuk menjatuhkan api peperangan. Menyebabkan berlakunya peperangan semula kerana kumpulan-kumpulan yang jahat. Abdullah bin Sabah dan lain-lain lagi terlibat dalam kes ini, maka berlaku perang balik. Ini ceritanya. Jadi, riwayat tahkim Ammar bin As tipu dengan Ustaz Ari ini tak betul sebenarnya. Perlu dilihat sanad. Riwayat dalam kitab-kitab saya. Bila dirojok pada sanad-sanad ini, dapati bahawa sanad yang mengatakan Ammar bin As tipu, ini sanadnya dhaif, maudhu', cerita-cerita palsu. Cerita yang sebenarnya, kedua-dua sahabat yang mulia ni bersungguh nak mendamaikan. Dan Sayyidina Ali juga nak berdamai, Muawiyah juga nak berdamai. Tetapi keadaan tidak terkawal. Maka timbullah wajah mereka yang tidak puas hati dengan tahkim. Mereka berkata, la hukma illallah. Tiada hukum yang sebenar melainkan Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab kalimah haqqin yuradu biha batil atau urida biha batil. Kalimah yang benar tetap diucapkan kerana kebatilan. Mereka ini mengambil keputusan menentang dan keluar dari saf khalifah. Mereka menuju suatu tempat bernama Harawra. Harawra nama tempat. Puak-puak tak puas hati Sayyidina Ali. Padahal dia berperang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terima perdamaian. Puak ni tak setuju, memberontak lawan Sayyidina Ali. Puak ni kena Khawarij. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang menemui dan memujuk mereka secara damai.
dan bersoal jawab secara baik dengan mereka. Sayyidina Ali berucap kepada mereka sambil bertongkakkan busur panah. Sayyidina Ali bertongkak busur panah di riwayatnya. Busur panah dia akan tongkak berkhutbah dengan berkata, saat jawab, adakah kamu tahu bahawa aku adalah seorang yang benci kepada jawatan? Sayyidina Ali kata. Mereka menjawab, ya. Sayyidina Ali wajah bertanya lagi, tidakkah kamu sedar bahawa kamu juga memaksa aku supaya menerimanya? Mereka menjawab, ya. Sayyidina Ali bertanya lagi, tidakkah kamu sedar bahawa kamu juga memaksa aku supaya menerimanya? Ya. Sayyidina Ali bertanya lagi, kalau begitu mengapa kamu menentangku? Lalu mereka mengaku salah. Sayyidina Ali berhujah. Tak dijawab. Sesungguhnya kami telah melakukan satu dosa yang besar, maka sekarang kami mohon taubat kepada Allah, kata mereka. Mereka pun pulang ke Kufah bersama Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berubah fikiran untuk menentang pula. Lalu Sayyidina Ali menahan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk berdamai dengan mereka bagi menghilangkan fitnah dan bencana. Tetapi mereka mengambil keputusan menentang khalifah dan membai'ahkan seorang imam yang dipilih oleh mereka bernama mereka di Harura. Maka mereka diberi nama Al-Haruriyah. Dan oleh kerana mereka keluar menentang khalifah, maka mereka diberi nama Khawarij, yakni kumpulan yang keluar daripada ketaatan khalifah yang sah. Khawarij yang keluar daripada khalifah yang sah. Dan mereka menamakan diri mereka dengan nama Asyurah. Diberi nama kumpulan di Asyurah. Asyurah yakni orang yang menjual nyawa kerana mohonkan keridaan Allah. Padahal mereka termasuk di kalangan penganut ajaran sesat. Golongan Khawarij yang melampau ni bersepakat mengkafirkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah kerana peristiwa tahkim dan mengkafirkan orang-orang Islam yang mengerjakan dosa besar. Orang Islam yang berzina, yang minum arak, yang tinggal semayang, yang makan riba, kafir. Di samping mereka juga menghukumkan mereka yang mengerjakan dosa besar diseksa oleh Allah dalam neraka selama-lamanya. Ini bercanggah dengan hadis. Ada hadis mengatakan mereka berdosa ni dapat syafaat. Syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat orang alim, syafaat orang yang saleh, syafaat mujtahid, hadis-hadis yang banyak. Tapi mereka tidak, orang buat dosa besar ni masuk neraka selama-lama. Kecuali golongan An-Najadat, iaitu salah satu pecahan mazhab Khawarij, kita akan baca kemudian. Mereka juga mempunyai pegangan berbeza dari segi akidah. Dia sampai bersikap menentang sekerah-kerahnya khalifah Islam yang tidak disenangi oleh perasaan mereka, walaupun khalifah itu kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, mengkafirkan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalaulah golongan Syiah melampau memuja Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka golongan Khawarij pula melampau menentang Ali karamallahu wajhah. Dua-dua melampau. Syiah melampau memuja Sayyidina Ali, Khawarij melampau menentang Sayyidina Ali. Dan para sahabat yang dianggap tidak sependapat dengan mereka, pada asalnya mereka menentang dalam perkara khilafah Islamiah, pemerintahan Islam saja, iaitu mendurhakai Khalifah Ali karamallahu wajhah. Tetapi kemudiannya mereka telah melarat kepada perkara-perkara akidah dan hukum syariat yang telah menyeleweng Quran dan Sunnah. Di antaranya, tak perlu pada negara, tak perlu pada pemerintahan. Politik tak ada dalam Islam. Ni. Fahaman sekular lah. Tak ada politik dalam Islam. Pemerintahan negara tak ada. Ini pandangan Khawarij. Pandangannya sesat. Bukan pandangan orang putih saja. Orang Eropah. Ini termasuk sebahagian Khawarij. Mereka adalah golongan yang kasar dan keras. Di antara sebabnya ialah kerana kebanyakan mereka dari kalangan orang-orang Badui, orang kawasan berdalaman yang buta huruf, yang tabiatnya begitu. Ditambah pula dengan kejahilan dalam agama dan lemah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Walaupun mereka kuat berpegang dengan agama dan sayang kepadanya, semayang kuat, tahajud kuat,
puasa kuat, tapi tak faham agama. Sahabat pucat muka bertahajud. Keang dahi bersemayang, tetapi tak faham agama. Ada perkataan mereka menjauhkan diri daripada para ulama, sahabat-sahabat dan tabi'in, dan mengaji sesama sendiri tanpa guru yang mursyid, belajar sama sendiri. Sekarang dia penyakit. Kalau kuat agama, pakai baca buku, pakai belajar sendiri. Tak ada guru yang mursyid. Ini bahaya. Mereka telah berlainan pegangan ahli sunnah wal jamaah kerana mempunyai pahaman dan pegangan. Di antaranya yang pertama dalam perkara khilafah. Mereka berkata bahawa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sah menjadi khalifah. Adapun Uthman telah berubah pada akhir pemerintahannya. Setelah dia berubah, maka jawatan khalifahnya tidak sah lagi. Padahal tak puas hati, tak dapat bantuan. Ni. Adapun Ali karamallahu wajhah, keadaannya baik sebelum peperangan Siffin. Setelah itu Ali telah melakukan kesilapan dalam perkara tahkim, sehingga kesalahan itu dihukum kafir. Pada mereka juga paksa Sayyidina Ali terima tahkim. Kata Sayyidina Ali sesat pula. Yang kedua, mereka mengecam orang yang terlibat dalam peperangan Al-Jamal, iaitu Talhah, Az-Zubair dan Ummul Mukminin radhiyallahu anhum, dan mereka mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari dan Ammar bin As radhiyallahu anhuma. Kesemua para sahabat itu dikecam habis-habisan. Muawiyah radhiyallahu anhu menurut pegangan mereka telah merampas jawatan khalifah dengan menggunakan kekerasan, maka dia kafir yang wajib diperangi. Mengkafirkan sahabat-sahabat. Ini teruk pada Syiah lagi. Ketiga, jawatan khalifah hendaklah dipilih secara bebas di kalangan orang Islam, tanpa mengira sama ada dia ahli bait seperti pegangan Syiah atau Quraisy seperti pegangan ahli sunnah. Yang ini kumpulan yang paling berpengaruh dan kuat. Tak kira siapa dia, tak kira bangsa apa, Quraisy atau tidak. Orang Islam dah juga kepala begini. Ada orang Islam kepala begini. Kepala tak kira siapa dia. Asal dia orang Islam, tak kira sama ada berpengaruh atau tidak. Ini pandangan sebahagian mazhab Khawarij dan sebahagian Mu'tazilah. Apabila khalifah zalim walaupun tidak kafir, maka wajib dipecat atau diperangi. Setengah daripada mereka pula menyatakan tidak perlu adanya imam, lalu dirasakan mustahak, maka melantiknya harus sahaja. Kumpulan Daesh banyak kumpulan ini. Yang dikatakan Daesh yang melampau itu banyak terpengaruh dengan mazhab ini. Ini satu mazhab yang salah. Namakan Daesh yang berperang, berjihad kononnya, nak menegakkan Islam, tetapi tak tahu fiqh, tak tahu hukum. Yang keempat, terlalu mudah mengkafirkan orang dengan hanya melakukan dosa besar. Sudah jatuh menjadi kafir. Bukan sahaja yang melakukan dosa besar, bahkan ada kalangan mereka termasuk kecil pun dihukum kafir, dosa kecil pun kafir. Manusia jadi malaikat lah, saudara Rasulullah. Manusia ada kelemahan dia, ada nafsu dia. Tak sunyi daripada dosa. Jadi kafir. Mereka mencuba untuk mempengaruhi Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu yang menentang pemerintahan Umayyah. Bila Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bangkit menentang Yazid bin Muawiyah, kemudian Walid bin Marwan menentang. Selepas Sayyidina Husain dibunuh di Karbala, Sayyidina Hasan letak jawatan, oleh Marwan, Abdullah bin Zubair mengangkat senjata menentang Umayyah kerana membela Sayyidina Husain yang dibunuh dengan zalim, dan membela. Mereka cuba pujuk Abdullah bin Zubair supaya bersama dengan mereka menentang khalifah ini. Mereka dengan kerasnya meminta Allah supaya mengkafirkan dan mengecam sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk ayahnya Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dengan bijaksana Abdullah bin Zubair menjawab. Abdullah bin Zubair ini seorang sahabat muda yang alim. Abdullah bin Zubair ini. Kerah ajak lawan, ajak perang, mengkafirkan sahabat.
Allah berkata, sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan berkuasa menunjukkan firman-Nya kepada orang yang paling kafir dengan cara yang lebih lembut daripada ini. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Surah Taha ayat 43-44. Artinya, pergilah kamu berdua per Fir'aun, sesungguhnya dia melampau batas. Katakanlah kepadanya kata-kata yang lembut, dan mudah-mudahan dia menerima peringatan dan terasa takut. Kalau beginilah Allah Ta'ala suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun lembut dengan Fir'aun, takkanlah mak uyah macam Fir'aun. Walaupun aku tak setuju dengan sahabat-sahabat ni, aku tak anggap begitu. Allah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, la tu'dul ahya bisababil amwat. Artinya, jangan kamu menyakiti orang yang hidup dengan memaki orang yang sudah mati. Walaupun orang mati itu salah, kafir, tapi anak dia, depan anak dia. Lalu dia Rasulullah melarang sahabatnya memaki Abu Jahal di hadapan anaknya Ikrimah radhiyallahu anhu. Abu Jahal adalah musuh Allah dan Rasulnya sebelum hijrah, dan memeranginya selepas itu. Cukuplah syirik menjadi dosa yang paling besar. Adalah tidak kena bertempatnya kamu berkata demikian pada ayahku dan sahabat-sahabat yang lain. Sesungguhnya Abdullah mempertahankan Utsman, Ali dan ibu saudaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan cara habis-habisan, sehinggalah golongan Khawarij meninggalkannya. Lari buat Khawarij ni. Golongan Khawarij menentang khalifah secara kekerasan, sehingga mereka bertindak membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan dilakukan oleh seorang penganut Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljim. Orang terkenal. Seterusnya mereka berpecah kepada 8 golongan yang besar, dan berpecah pula daripada beberapa kumpulan kecil yang mempunyai pegangan yang berbeza antara satu sama lain. Kita akan baca satu persatu. Al-Ma'kuntu ula ali badiyah lain wallahu alam.